So saya tak nak ulas yang itu. Yang ni saya ulas perkara yang membatalkan solat sahaja. Yang seterusnya yang rukun solat, saya beritahu tadi, saya akan ambil sampai sunat ab'ad saja untuk hari ni So kita belajar rukun solat dan solat sunat ab'ad. So untuk ada 13 rukun solat, yang ni dalam buku teks 133. Cantik dia punya lukisan. Cuma saya bagi ringkasan saja dalam bentuk gambar. Yang pertama ialah niat. Solat ni dia ikut niat. Dia kata nak solat subuh, niat solat subuh. Dia kata nak solat zuhur, niat solat zuhur. Ikut solat yang kita nak solat tu lah Yang kedua, berdiri bagi orang yang mampu. So maksudnya berdiri ataupun kiam bagi yang mampu. Dia kata kita accident kan, tak boleh nak berdiri. So kita dibolehkan duduk. Itu yang kedua, rukun yang kedua. Yang ketiga ni rukun juga. Berdiri, takbiratul ihram. Takbir yang pertama, Allahu Akbar. So yang tu takbiratul ihram. Pun rukun. Yang keempat ialah membaca Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah yang kita dah belajar sebelum ni. Nombor 5, rukuk serta tamak ninah. Tamak ninah ni nanti saya terangkan sebenarnya apa itu tamak ninah. Nombor 6, iktidal. Iktidal ni kita bangun selepas rukuk, kita kiam balik, tu kita namakan dia sebagai iktidal serta tamak ninah. Nombor 7, selepas iktidal kita sujud serta tamak ninah. Nombor 8, duduk antara dua sujud serta tamak ninah. Nombor 9, duduk tahiyat akhir. Nombor 10, membaca tasyahud akhir. Nanti saya tunjukkan dia contoh kedudukan tasyahud akhir. Dia ada nama dia, cara duduk tu. Nombor 11, selawat ke atas Nabi selepas tasyahud akhir. Nombor 12, memberi salam yang pertama. Dan nombor 13, ialah tertib. So untuk rukun-rukun ni dia ada 3 rukun. Dalam semua 13 rukun ni ada 3 rukun. Kategori rukun yang pertama ialah rukun qalbi, ataupun dalam qalbi ni dalam bahasa Arab yang bermaksud hati. So wajib berniat dalam hati, iaitulah rukun qalbi. Rukun yang pertama. Rukun yang kedua ialah rukun qauli. Qauli ni lah kita punya lisan ataupun kita punya percakapan. Wajib dilafazkan dengan suara, sekadar didengar telinga sendiri, bukan dalam hati. Maksudnya contoh rukun qauli ialah takbiratul ihram. So kita takbir mesti kena telinga kita dengar. Allahu Akbar. Kita tak boleh nak takbir senyap dalam hati. Tak ada orang tahu. Kononnya lah kan. So maksudnya yang tu kita dah tertinggal rukun solat, menyebabkan kita solat tak sah. Yang kedua, rukun qauli lagi saya bacakan rukun qauli. Membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah pun kita kena baca. Sekadar telinga kita dengar, jangan sampai, kecuali imam. Imam tak apa. Janganlah baca, kita baca dalam hati. Mulut diam. Sebabnya qauli ni mulut kita mesti bergerak dan telinga kita mesti dengar. Sekadar kita dengar saja. Yang seterusnya, membaca tahiyat akhir dan berselawat kepada Nabi Muhammad dalam tahiyat akhir. Nanti saya cuba tunjukkan dalam slide bacaan tahiyat akhir. Dan memberi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, di sebelah kanan. Berpaling ialah sunat. Nanti tengok jenis sunat dia apa. Okay, yang wajib ialah memberi salam yang pertama, membaca tahiyat akhir dan berselawat kepada Nabi Muhammad dalam tahiyat akhir. Itu ialah rukun dalam solat. Nanti ada pertanyaan boleh letak dalam komen nanti Dia pergi yang seterusnya. Yang kedua, terakhir, sunat hayat. Ini ada di muka surat 134. Saya ambilnya semua sekali. Kalau saya ambil dalam internet, dia ambil beberapa saja. Ini contoh sunat hayat. Dalam internet dia bagi beberapa saja. Dalam buku teks rasanya lagi banyaklah contoh-contoh sunat hayat. Yang pertama ialah membaca kuat, jahar. Jahar ni dalam bahasa Arab dan secara perlahan, siri pada tempat-tempat yang tertentu. Ada tempat yang kita kena baca kuat.
ada tempat yang kita kena baca perlahan. Yang sunat hayat. Perbuatan sunat jika ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Maksudnya kalau kita tinggal, tak perlu sujud sahwi. Okay, yang kedua adalah melepaskan takbir ketika berpindah dari satu rukun ke satu rukun yang lain. Pun sunat. Maksudnya contoh daripada kita berdiri nak rukuk Allahu Akbar kan. So maksudnya tu lah sunat hayat. Kalau tertinggal, aku tak takbir lah tadi, tak ada masalah. Tak perlu sujud sahwi. Yang ketiga ialah membaca mana-mana ayat Al-Quran, ini surah lazim, selepas membaca surah Al-Fatihah pun sunat. Kalau tak baca pun tak ada masalah. Tak batal solat dan tak perlu sujud sahwi. Yang keempat, membaca tasbih ketika rukuk. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim kan. So ialah membaca tasbih ketika rukuk dalam sujud. Yang itu pun adalah sunat hayat. Yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kita kan letak tangan kita atas paha tu kan. Untuk bacaan tahiyat pun sunat. Okay, mungkin Ustaz boleh kongsikan nantilah kalau dia dah pergi Mekah kan. So boleh kongsikan pengalaman macam mana orang Arab, maksudnya macam-macam dia sembahyang. Dan kita cakap dia salah pula. Sebab lain perkara ni ialah sunat. So yang keenam, duduk tawarruk ketika tahiyat akhir dan duduk iftirash pada tempat selainnya, maksudnya tahiyat awal duduk iftirash ni saya tunjukkan gambar dia duduk tawarruk dengan duduk iftirash. Okay, yang seterusnya kita pergi lagi untuk sunat hayat, masih lagi sunat hayat Yang seterusnya ialah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, iktidal dan bangun daripada tahiyat awal. Maksudnya takbiratul ihram ni pun sama. Tangan kita diangkat tu ialah sunat. Dia kata kita tak angkat Allahu Akbar tanpa angkat tangan pun tak ada masalah. Masih dikira sah solat ataupun kita masih lagi lengkap rukun solat. Okay, yang seterusnya meletakkan tangan kanan di atas belakang tangan kiri ketika berdiri. Ketika qiyam kan tangan kita kan kanan atas kiri kan. Dan kita letakkan di sama arus dengan pusat kita tu. Yang tu ialah sunat. Ada orang solat dia tangan dia tak kat sisi saja ada. Nanti tengoklah kat Mekah banyak. Sebab saya dapat cerita ni pada cikgu-cikgu yang pernah pergi Mekah, dia pergi umrah. So dia kongsikan pengalaman dia dekat sana. Okay, so nombor yang seterusnya melihat tempat sujud. Yang seterusnya membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira, dah sampai habis tu kan. Itulah doa iftitah pun sunat. Membaca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah pun sunat. Dan menyebut amin sebelum baca surah Al-Fatihah. Waladdallin, disebut amin kan. Itu pun sunat hayat. Kalau tak sebut pun tak perlu sujud sahwi. Ini sunat hayat. Sambungan dia. Saya letakkan cara-cara duduk iftirash. Ni kaki ni duduk tahiyat awal. Ataupun lepas sujud kita bangun balik duduk antara dua sujud pun sama. Kita namakan ni duduk iftirash, yang mana ibu jari ni sepatutnya dia dibengkokkan. Nak susah nak buat praktikal, so saya boleh tunjukkan gambar. Nanti saya bagi link bukan yang betul lah. Dan sebelah kaki ni kita letakkan di bawah pinggul. Pinggul ke punggung? Punggung kot. Punggung bawah tu. So kita letak, ni kedudukan iftirash untuk tahiyat awal dan duduk antara dua sujud. Biasanya duduk tawarruk, ni lah biasanya kita buat dia tahiyat akhir, duduk tawarruk. Satu kaki di apa? Kaki kanan kita letakkan di atas kaki kiri. Pun sama, ibu jari kaki kita bengkokkan. Ni kalau yang boleh bengkok ada, orang yang tak boleh bengkok ada. Pun tak ada masalah yang tu. Inilah perbuatan sunat. Okay, duduk tawarruk dan duduk istirash. Okay, yang seterusnya adalah membaca salawat Ibrahimiyah. Kita baca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala salihin. Yang ada nama Ibrahim tu. Yang tu ialah salawat Ibrahimiyah. Yang seterusnya ialah berpaling ke kanan. Maksudnya
semasa kita nak bagi salam yang pertama, kita berpaling ke kanan, itulah sunat hayat. Maksudnya kalau kita tertinggal sunat yang ni pun tak apa. Okay, yang terakhir yang terakhir ialah memberi salam yang kedua pun sunat. Salam yang pertama wajib, salam yang kedua itulah sunat hayat. Biasanya contoh dia dah emergency sangat kan, so dia bagi salam saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan dia terus contoh dia bangun, tu ada masalah, solatnya masih lagi sah. Biasanya ketika ada soalan dia tanya kat ruang komen. Okey, untuk sunat abad ada lebih kurang 7 sahaja. So nanti kita detailkan lagi . So untuk hari ni sampai solat sunat abad sahaja. Yang pertama ialah duduk tahiyat awal. Yang kedua ialah membaca tahiyat awal. Yang ketiga ialah salawat kepada Nabi Muhammad selepas tahiyat awal. Ini sunat abad. Kalau kita tinggal, kita kena sujud sahwi sebelum salam yang pertama. Yang keempat, selawat kepada Nabi Muhammad selepas tahiyat akhir. Beza nombor 3 dan 4 tu beza. Yang pertama ialah tahiyat awal, yang kedua ialah tahiyat akhir, nombor 3 dan nombor 4. Nombor 5 ialah membaca doa kunut pada solat subuh. Yang ke-6, berdiri ketika membaca doa kunut. Yang ke-7, yang terakhir, selawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga baginda ketika membaca doa kunut. Dia ada bacaan untuk Nabi Muhammad yang terakhir, bacaan kunut yang terakhir tu kan. Sempat saya paparkan ni punya bacaan doa kunut dengan selawat tahiyat akhir. Okay, untuk sujud sahwi, saya letakkan bacaan dia Subhanallah muala yasu, yang maksud Maha Suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Yang tu untuk bacaan sujud sahwi.